What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Simbang. Aku Faizwan. So, episod kali ini tentang BKM, Bantuan Keluarga Malaysia. Ada berita yang terkini yang aku nak share dengan korang tentang aku kata bagi mereka yang perlu ada sesi rayuan, perlu kemaskini rayuan, okay? Setelah mereka dapat kelulusan yang tidak sempurna, maksudnya tak lulus lah, okay? So, tapi sebelum tu guys, bagi korang yang belum subscribe ke channel ini, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like video ni guys. Kalau kita pergi ke bkm.hasil.gov.my, korang akan nampak paparan ini. Ini merupakan orang kata landing page yang baru lah, okay? Grafik yang baru di-sharekan oleh pihak kata BKM ataupun pihak LHDNM berkaitan mereka yang bakal terima proses permohonan nanti rayuan khususnya. Okay? Dan bagi korang yang nak tahu apakah kod-kod alasan yang korang dah terima, korang boleh pergi ke FAQ yang aku ada tunjukkan inilah. Okay? Kalau kita lihat kat sini, ini FAQ yang biasa korang tonton. Okay? So korang tahulah kod-kod dia. Korang hanya tahu kod-kod sahaja. Tetapi korang tak tahu apakah tindakan yang korang perlu lakukan. Aku kod 33. Aku kod 27. Anak wujud sebagai pasangan di permohonan lain. Ini merupakan kod-kod yang tidak lulus. So, apakah yang perlu korang lakukan? Jom kita tengok paparan ini. Okay, sekiranya korang pergi ke website bkm.hasil.gov.my, korang scroll ke bawah. Okay, dan di sini ada satu detail, dia beritahu sila klik tanda ini untuk kod alasan tidak lulus dan pembuktian. Dokumen sokongan yang perlu dimuat naik ke dalam sistem semasa permohonan secara dalam talian atau dikemukakan dengan cawangan LHDNM bagi permohonan rayuan secara manual. So, korang boleh klik ke sini, dia akan keluar paparan yang baru. Ini merupakan paparan yang baru, boleh korang tengok, bertarikh ada tak sini bertarikh? Okey, tak ada bertarikh. So, inilah yang baru. Okey, so kalau tengok sinilah penerangan kod alasan tidak lulus BKM 2022 dan pembuktian dokumen sokongan bagi permohonan rayuan BKM 2022 ini. So, kau boleh tengoklah kod 1. Contohnya, aku bagi sedikit-sikit lah, yang macam ringkas-ringkas saja. Maklumat, tengok sini, penerangan alasan tidak lulus, apa dia? Maklumat pengenalan pemohon berbeza dengan sematkan data agensi melibatkan nama ataupun nombor pengenalan ataupun status kewarganegaraan. Dan kalau kita tengok situ, salinan dokumen sokongan, dia beritahu tidak perlu sebarang pembuktian pengenalan. Yang pertama. Dan kedua, semakan pengenalan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia MOF. So, tak perlu buat apa-apa. Dia akan buat semakan tertentulah, semakan silang lah orang panggil. Dan juga contoh macam benda yang lain. Contoh macam, macam contoh kod 5. Dia beritahu, maklumat pengenalan pasangan perlu pengesahan. Dan kalau tengok salinan dokumen sokongan, dia beritahu kat sini, dokumen asal dan salinan yang perlu dikemukakan ialah dokumen pengenalan pasangan. Maksud di sini, korang perlu hadir ataupun korang perlu attachkan di website. Nanti akan buka permohonan rayuan nanti. Sebab dia beritahu kat sini, dia tak ada khususkan bagi korang yang kategori ni, kena pergi. Kategori ni, kena pergi. Tak, dia beritahu maksudnya dua-dua cara korang boleh lakukan. Secara manual ataupun secara online. Kalau kita tengok dekat bawah ni, contoh kita tengok apa yang ada selain yang macam tadilah. Contoh macam kod 19. Permohonan daripada luar negara secara dalam talian. Yang pertama, tidak perlu sebarang pembuktian menetap di Malaysia. Tak perlu buat apa-apa. Permohonan perlu hadir ke LHDNM bersama-sama borang permohonan rayuan BKM 2022. So, maksudnya korang perlu hadir. Ini tindakan-tindakan yang perlu dia buat. Sekiranya ada, dia bagi arahan kat situ, maksudnya korang hadir lah. Tapi sekiranya tak ada, maksudnya korang boleh buatlah secara manual ataupun secara online. So kalau macam tengok macam ni, tidak perlu pembayaran, tak payah. Kalau kita tengok kat sini, kod 23. Pasangan wujud sebagai pemohon di permohonan lain. Kita tengok apa yang dokumen sokongannya. Pertimbangan hanya diberikan bagi perubahan status perkahwinan sebelum atau pada 31 Januari 2022. Maksudnya, korang kena status tu ada perubahan. Sebelum tarikh yang kuat kuasa permohonan BKM tersebut. Perlu sebelum ataupun pada tarikh tersebut.
Okey, 31 Januari tu. Itu tarikh last. Dan di situ dia beritahu dokumen asal dan salinan perlu dikemukakan. Okey, perlu dikemukakan. Maksudnya perlu dikemukakan adalah perlu datang. Okey, perlu hadir. Perlu hadir ke LHNAM untuk dokumen-dokumen ni. Macam MyCard pemohon, sijil pengesahan dan sebagainya. So, maksudnya kau perlu kemukakan. Tunjuk dia. Ini sebab tu benda ini dia ada diarahkan, ada tak perlu diarahkan, ada tak perlu buat apa-apa. Ada semakkan silang sahaja. Okay? Tak perlu lakukan apa-apa. So, korang boleh semak kat sini. Linknya aku ada sediakan di ruang description di bawah. Okay? Rujuk sahaja. Tapi sekiranya korang tak tahu ataupun yalah berdasarkan status ni macam kurang pasti. Okay? Just komen saja di ruang komen di bawah. InsyaAllah dari semasa ke semasa, jika aku berkelapangan, aku akan balas komen kalian semua. Okay? Itu saja perkongsian aku dalam episod kali ini. Diharap sedikit sebanyak memberi info yang terkini tentang BKM, Bantuan Keluarga Malaysia, yang baru saja dikemaskinikan dia punya website itu. Okay? So, bagi korang yang belum subscribe ke channel ini guys, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like video ni guys. Aku Faizwan. Assalamualaikum.